Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana telah bersama-sama dalam channel ini. Sebelum kita mulakan, mohon kiranya untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video akan datang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita baik untuk seluruh pencarum KWSP. Kerana suara kita untuk mendapatkan pengeluaran awal sehingga RM30,000 semakin kedengaran, semakin diperdulikan, semakin ditulis di berita-berita arus perdana. Ada berita baik untuk pencarum KWSP. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share, yang sudah komen. Bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe, like dan share, komen banyak-banyak. Dan paling penting, bagi anda yang sudah tekan butang join member, saya ucapkan bilion terima kasih. Terima kasih. Bagi yang belum dan ingin join member, dipersilakan kita lalukan kerana bermula minggu depan kita akan memberikan goodies, souvenir dan banyak lagi pemberian ucapan terima kasih kita kepada semua member yang terpilih. Pencarum KWSP disahkan. Pencarum KWSP mohon satu lagi skim pengeluaran awal sehingga RM30,000. Sekiranya anda setuju dengan ini, anda boleh tekan butang type di sana, katakan kami perlu RM30,000. Semoga suara kita ini boleh sampai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengarlah suara kami. Kami rakyat yang sudah mengundi, kami rakyat yang sudah mendoakan, kami rakyat yang sudah mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia boleh mempertimbangkan perkara ini. Kami rakyat yang sungguh-sungguh perlu wang ini. Jangan diabaikan kedudukan suara kami. Pencarum KWSP mohon satu lagi skim pengeluaran awal sehingga RM30,000. Ini dia berita baik. Sekumpulan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertimbangkan satu lagi skim pengeluaran awal KWSP sehingga RM30,000. Mewakili pihak pencarum, Presiden Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia atau Pro Rakyat, iaitu Khairul Anwar Osman berkata pengeluaran awal diperlukan sebagai penyelesaian jangka pendek bagi mereka yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Kata mereka, dalam kenyataan itu ada di kalangan pencarum pada ketika ini mempunyai tunggakan pinjaman bank yang perlu diselesaikan. Tidak kurang juga yang hilang pekerjaan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2 tahun lalu dan baru memulakan pekerjaan serta memerlukan sumber kewangan. Ada juga yang mahu memulakan perniagaan kecil-kecilan selepas kehilangan pekerjaan. Tambah mereka, pengeluaran KWSP terbukti akan menggalakkan proses pemulihan ekonomi. Kerana pemulihan aliran wang akan berlaku melalui pembelian barang keperluan, pembayaran hutang, pembayaran bil-bil tertunggak, perbelanjaan untuk anak-anak sekolah, katanya ketika sidang media di Subang Jaya pada hari ini. Sekiranya permohonan pengeluaran awal ini diluluskan, ia akan menjadi pusingan kelima pengeluaran awal KWSP dalam tempoh 3 tahun. Pengeluaran awal sebelum ini di bawah skim iLestari, iSinar, iCitra dan pengeluaran khas. Seorang pencarum yang hanya mahu dikenali sebagai N berkata dia memerlukan wang itu untuk menyelesaikan hutangnya selepas diberhentikan daripada kerjanya sebagai pengurus kanan undang-undang pada November 2020. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekiranya anda setuju, anda komen
dan anda share video ini supaya boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami rakyat Malaysia, dengarlah suara kami. Kami rakyat Malaysia memerlukan ini bukan hanya kerana suka-suka. Kami bukan mau beli handphone, kami bukan mau enjoy pergi melancong, bukan nak beli sandal yang mahal, jam yang mahal, bukan juga untuk mendapatkan banyak perkara-perkara yang seronok-seronok saja. Tetapi ini untuk kelangsungan hidup kami, rakyat jelata Malaysia. Dengarkan suara kami, Denyut Nadi Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selesai saja PAU 2022, pelbagai cerita menarik muncul. Pelbagai spekulasi muncul. Ada yang bikin panas, ada yang bikin sakit jiwa, ada yang makin sakit jiwa. Terbaru ini, Tengku Razali Hamzah mengumumkan satu perkara yang pasti membuatkan 3 juta ahli UMNO hampir nak tercirit-birit. Aduh, sampai hati juga Tengku Razali Hamzah, veteran UMNO ini, mengumumkan perkara yang amat dahsyat ini. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Saya ingin ucapkan terima kasih, I love you all. Bagi yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe kerana ianya percuma. Bagi yang sudah tekan butang join member, terima kasih diucapkan. Bagi yang belum, anda boleh join member. Saya alu-alukan kerana bermula minggu depan kita akan berikan sevideo goodies, giveaway, merchandise, topi, cap, t-shirt, keychain, stiker dan sebagainya kepada semua member yang bertuah. Tengku Razali Hamzah mengumumkan supaya UMNO ditutup. Tapi betulkah UMNO boleh ditutup? Kamu setujukah kalau UMNO ditutup? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju untuk UMNO ditutup kerana UMNO merupakan satu parti yang sudah cukup bersejarah di negara Malaysia. Tetapi saya sokong sekiranya UMNO, sama ada dia menjadi kerajaan yang kuat ataupun dia menjadi pembangkang yang kuat. Tak payahlah nak bermimpi nak jadi kerajaan kalau tak mampu. Tak apa, jadilah pembangkang yang kuat. Datuk Seri Anwar Ibrahim 24 tahun jadi pembangkang, tak apa pun. Tak ada apa pun yang kurang dengan dia. Yang bertambah adalah kebijaksanaan. Wisdom dia makin kuat. Kesabaran makin kuat. Mungkin ini masanya untuk UMNO bermuhasabah semula. Merenung semula apa yang perlu dilakukan. Syukur kerana UMNO berada dalam kerajaan sekarang. Ini masanya untuk UMNO jadi kuat semula. Ambil peluang ini untuk bangkit semula. Jangan sia-siakan. Tengku Razali Hamzah berkata, tutup saja UMNO jika terus ditolak oleh rakyat. Itu kata Kuli. UMNO dilihat perlu melakukan perubahan untuk terus relevan atau berdepan dengan risiko terus ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya akan datang. Saya setuju dengan kenyataan ini. Mesti dilakukan sesuatu untuk jadi terus relevan. Tapi apa yang berlaku sekarang ini? Seolah-olah bukan ke depan tapi ke belakang pula. Perkara itu dinyatakan oleh veteran UMNO Tengku Razali Hamzah yang menegaskan adalah lebih baik UMNO dibubarkan sahaja sekiranya terus ditolak rakyat. What? Saya tak setuju kalau UMNO dibubarkan. Tapi saya setuju kalau orang-orang yang patut dipecat, patut dikeluarkan daripada UMNO, patut digugurkan daripada jawatan, rebranding semula UMNO. Tapi jangan kasih bubar UMNO. Jangan kasih bubar. Cuma rebranding UMNO. Lakukan sesuatu supaya UMNO relevan semula. Itu yang kita mau, bukan dibubarkan. Kata Tengku Razali Hamzah, UMNO mesti ada perubahan. Saya setuju yang ini. Kalau tidak, UMNO tidak boleh hadapi pilihan raya negeri dan akan kalah teruk. Saya lagi setuju yang ini. Kalau ditolak terus oleh rakyat, lebih baik tutup saja parti. Katanya seperti dilaporkan Mingguan Malaysia pada hari ini. Ini seperti nada Tun Mahathir.
Saya tidak setuju kalau UMNO ditutup. Dia berkata terpulang kepada barisan kepimpinan UMNO untuk menumpukan usaha bagi mendapatkan semula sokongan rakyat. Pada PRU 15 lalu, UMNO merekodkan prestasi yang paling buruk dalam sejarah. Apabila mereka hanya menang 26 kerusi parlimen berbanding 54 pada parlimen pada PRU 14 ketika Najib Tun Razak mengetuai pasukan ini. Sekurang-kurangnya Najib Razak yang begitu teruk pun sehingga masuk penjara sekarang ini dapat 54. Tapi ketika Zahid Hamidi jadi ketua, dia hanya dapat 26 saja. Yang mengherankan saya sampai sekarang, kenapa Zahid tak mau ditukar? Betulkah ahli UMNO betul-betul sebulat suara dan melalui akar umbi UMNO 190 ketua bahagian itu, betulkah betul-betul mereka mahu Zahid Hamidi terus menjadi ketua? Walaupun hanya 26 kerusi parlimen dimenangi ketika Zahid jadi ketua UMNO. Berbanding Najib Razak yang waktu itu memang teruk, dapat 54. Zahid Hamidi dapat 26. Ya ampun teruknya. Tapi mungkin itulah yang menyebabkan Khairi Jamaluddin, Ismail Sabri Yaakob sekarang ini duk bising. Karena perkara itu hampir tak logik bagaimana seorang ketua yang gagal boleh dilantik semula tanpa pertandingan. Parti komponen Barisan Nasional lain pula hanya menang 4 kerusi, 4 saja. MCA dan MIC hanya menang MCA, MIC, lepas itu apa lagi ya? PBRS kah apa itu satu lagi dalam Barisan Nasional, hanya menang 4 kerusi saja. Menjadikan kerusi keseluruhan yang dimenangi oleh gabungan itu hanya 30 sahaja. Hanya 30 daripada 222. Sementara itu Tengku Razali Hamzah yang juga adalah bekas ahli Parlimen Gua Musang selama 12 panggal. 12 panggal sama dengan 60 tahun tuh. Yuk. Berpandangan kerajaan pada masa ini belum cukup kukuh. Katanya ini kerana kes mahkamah yang dihadapi oleh presidennya sendiri, Presiden UMNO yaitu Ahmad Zahid Hamidi, akan mempengaruhi barisan kepimpinan parti itu nanti. Itulah saya kata, saya pun heran, betulkah memangkah 190 ketua bahagian itu semua setuju kepada perkara ini? Ataupun sekurang-kurangnya 140. Dalam berita yang lain dikatakan 140. Betulkah 140 ketua bahagian menyokong Zahid Hamidi? Betulkah mereka betul-betul? Kenapa tidak diberi? Kalau betul ada 140, memang sah menang. Buat pemilihan pun menang. Kalau saya, supaya betul-betul absah, betul-betul tak ada lagi persoalan, betul-betul tak ada lagi yang dipersoalkan, saya sanggup bertanding kerana saya yakin menang. 140 confirm menang. Lagi pula Khairi Jamaluddin dan semua yang ingin melawan bertanding untuk mendapatkan kerusi nombor 1 UMNO ini memberikan pengesahan bahawa sekiranya menang mereka bekerja untuk parti, sekiranya kalah mereka akan menyokong kepada yang menang. Ini kan lebih baik. Mungkin sebab itu juga Tengku Razali Hamzah suarakan perkara ini. Tengku Razali Hamzah berkata juga, yang terakhir dia kata keadaan sekarang ini masih tidak menentu. Sekarang ini walaupun Anwar Ibrahim mendapat sokongan dalam parlimen, beliau tetap bergantung kepada 30 ahli Parlimen Barisan Nasional. Katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Barisan Nasional jadi kingmaker sekarang. Dulu mereka adalah king. Sekarang mereka terpaksa jadi kingmaker saja. Harap-harap UMNO akan jadi terus relevan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.